Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru habis kelas 8.30 tadi, lajak-lajak sampai pukul 10 pula. Okey, bagi masa saya nak minum air. Satno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pencinta la tahzan. Cinta itu buta kan? Buta macam mana? Tak kira waktu dah. Kan dia kata, okey Ustazah, saya test market je tadi. Kalau pukul 10 okey tak? Ustazah nak live kalau sebab bila saya berjanji pada diri saya sendiri on, dia insya-Allah akan on lah. Okey, jadi saya dalam kepala fikir macam ni. Kalau tak ada penonton pun tak apa, yang penting saya live dah. Sebab ada orang bagi cadangan, esok Ustazah cover lah buat 2 jam. Kan itu bukan saya menunaikan janji pada diri saya sendiri. So benda untuk hari ni tanggal 25 September selesai. Walaupun pada malam hari, sampai bila Ustazah kata kalau tak boleh juga, selagi belum pukul 12 malam, masih hari yang sama. Kak Nazar, saya baru habis kelas pukul 8.30 tadi. Jadi Allah tu maha kaya. Masya Allah, maha kayanya Allah. Kalau sahabat-sahabat tengok bab 68, secoet je. Masya Allah. Bab 69, 1-2 baris sahaja. Bab 70, syair yang sangat ringkas. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih kerana menyusunkan. Habis bab 70, kita patut tepuk tangan berjemaah dengan melafazkan syukur Alhamdulillah. Sebab hasil istiqamah. Muslimin muslimat, hasil istiqamah tanpa kesungguhan. Ni antaranya macam mana pun saya dari TV Al-Hijrah pagi tadi kan. Dari TV Al-Hijrah. Dah makin ramai dah. Saya mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, minum air. 7 pagi saya berada depan laptop untuk Skype TV Al-Hijrah. Kemudian pukul 9 saya gerak ke masjid untuk kuliah di masjid. Habis TV Al-Hijrah. Lepas tu sepatutnya program dengan TV Al-Hijrah pukul 2 petang untuk saya turun Padang. Masya Allah, untuk saya turun Padang. Tiba-tiba Ustazah pukul 12 ready. Okey, jadi balik daripada masjid, terus tunggu tim dengar sampai ke rumah saya untuk jemput saya pergi ke tempat kita ada 2 sesi interview tadi dengan penghuni Raudatus Sakinah. Masya Allah, saya akan menulis di Facebook saya. Anda boleh tonton, didengar TV Al-Hijrah malam Jumaat nanti. Inilah kehidupan. Dan saya tak sangka syuting untuk 2 episod itu sampai ke rumah azan maghrib. Sampai ke rumah azan maghrib, solat, semua siap-siapkan. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Pukul 8 saya buka laptop untuk kita berlive dengan satu jemputan Google Meet. Dan saya dah berjanji pukul 10. Mereka jadi shock pula soalan. Lepas tu pukul 10 saya sambung.
Jadi jujur ni, jujur ini tudung pagi tadi TV Al-Hijrah. Baju pun tak sempat nak tukar. Tapi seronok sangat sebab saya dapat tunaikan janji saya pada diri, tidak ada cutinya la tahzan. Tidak ada cutinya la tahzan. Jadi sama ada orang nak dengar ataupun tidak, nanti boleh ulang siar kan. Kalau kita buat semua kerja ibadah kita, kalau kita dah janji dengan Allah, hari-hari tahu kita berjanji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, segala ibadahku, apa sahaja yang kita lakukan, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bayangkan, tidak ada rasa, saya sebut di lisan, tidak ada lelah kalau betul-betul kerana Allah. Percayalah, jadi Allah itu yang mana, yang kita kenal, yang kita sematkan di hati kita ni. Contoh kalau saya sebut nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tadi naik nama Nazatul Naina, contoh kan, tim khidmat kita. Ustazah dah terus dah. Kalau kata Nurmah Nur, Acik yang istiqamah, kalau contoh dia tanya saya, Ustazah kenal Nazah? Kenal? Kan, dia duduk kulim, tubuh kecil molek, segala-segala, dia suka makan apa, nampak dah di kepala. Jangan bohong, kita kata kita kenal Allah, tapi namanya Allah yang 99 pun kita tak berapa kenal. Sifat-sifat wajib bagi Allah pun kita tak berapa kenal. Sebab tu jangan marah. Ada orang yang, apa guna kau solat kalau akidah kau tak betul lagi? Sahabat-sahabat hati-hati, saya selalu tekan benda ni sebab takut orang salah faham. Ustazah, saya takkan solat selagi mana saya tak hafal nama Allah yang 99, sifat wajib bagi Allah. Kesianlah orang macam ni, muslimin-muslimat. Kita nak bila sebut Allah, Allah yang mana ni? Bukan kita menyamakan Allah dengan mana-mana pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh disamakan dengan apa pun. Tapi maksudnya Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kalau nama-nama Allah cukup dah. Allah Al-Halim, Allah Al-Ghaffar. Yang itu saja pun, ya Allah aku ada dosa, tapi Allah kan Al-Ghaffar, Allah kan Al-Afu. Ya Allah aku difitnah, orang tak tahu aku dah buat baik tapi orang kata aku jahat ni. Allah Al-Alim. Ya Allah kerasnya hati si Polan tu, bantu aku untuk berurusan dengan dia. Allah Al-Halim, Allah Al-Latif akan bantu kita. Rasa ini sangat indah sebab kita bercakap dengan sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang kita tahu. Jadi saya nak menarik seluruh pencinta-pencinta La Tahzan, sahabat-sahabat, kita belum lagi 100 bab tau, tapi La Tahzan ni dah ada orang bercakap-cakap. Macam mana? Kenapa bawa kita La Tahzan? Apa istimewanya La Tahzan? Jawapannya kita senyum je lah. Hanya orang yang istiqamah yang dapat rasa. Ya sahabat-sahabat, jadi tolonglah, di mana pun, di bagaimanakan pun, di bab yang mana pun, la tahzan innallaha ma'ana, kata-katanya Allah dalam Quran. Jangan pernah bersedih, Allah sentiasa bersama-sama kita. Jangan pernah bersedih, Allah bersama kita. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, bantu saya untuk menjayakan program di TV Al-Hijrah, untuk bertemu dengan masyarakat. Sebab saya terlalu menggigil tubuh bila turun padang macam tadi. Allahu Rabbi, seorang anak yang dimakan oleh ayahnya sendiri daripada usia 4 tahun. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ini satu kes yang mana dalam air matanya dia kata, Ustazah, bukankah seorang ayah itu sepatutnya melindungi, tapi kenapa saya dizalimi dengan keadaan yang begitu dahsyat? Saya bukan dirogol oleh sesiapa, Ustazah, tapi ayah yang dalam rumah sendiri. Dan bila saya mengadu kepada ibu saya kata mustahil. Bapaknya Bilal Masjid, bapaknya ketua masyarakat, bapaknya orang yang sweet cakapnya dengan maknya. Sebab itu semua orang tak percaya bila dia cakap. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat, hanya Allah yang tahu siapa kita. Jadi saya bawa cerita ini di mana-mana untuk apa? Ayah jenis macam mana kita, ibu jenis macam mana kita, walau kita nampak bertudung litup ni. Allahu Rabbi. Satu. Kes yang kedua, sahabat-sahabat, kisah sugar baby. Tahu tak sugar baby ni apa? Allahu Rabbi. Saya bukan orang miskin, saya bukan orang yang nakkan duit kerana saya nak menyara keluarga sebagainya. Daripada usia saya 17 tahun, saya dah mula berfikir. Sebab dia daripada kalangan hidup, anti-anti dia semua orang yang beruang, beruang.
Jadi dia seronok tengok, seronoknya orang tu kaya, boleh beli itu, boleh beli ini. Dia pun tak diabaikan, mak ayahnya sempurna, bagi nafkah elok, sekolah elok, tapi dah mula Google apps apa yang boleh mudah cepat kaya. Dia senaraikan apps apa. Hati-hati ibu-ibu dirahmati Allah. Dan paling menggigil tubuh saya, ramai pelajar universiti perempuan Islam yang terlibat menjadi sugar baby. Saya kata, berapa paling mahal bayaran awak pernah dapat? Satu malam hanya menemankan tidurnya seorang lelaki, dia dapat RM8,000. Mana tak gila anak-anak remaja yang tidak ada iman? RM8,000 untuk menemankan tidur satu malam. Ini bukan lelaki biasa-biasa, sahabat-sahabat. Sudah pasti lelaki yang bukan saja dinosaur dah ni. Memang melampau punya kaya luar biasa. Sebab dia layan hanya high class punya sugar daddy. Allahu Rabbi, mahu tak ustazah menggigil tubuh tadi? Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, benda ni berlaku dalam masyarakat. Sekuman je yang kami dapat cari. Bayangkan kalau benda ni berlaku dalam keluarga kita sendiri, na'udzubillah. Apa punca? Anak-anak ni tadi sendiri bercerita. Anak-anak ni sendiri bercerita agama. Habis tu yang bapak Bilal tu tak ada agama ke ustazah? Tidak rasa bertuhan. Rasa macam orang bukan tahu pun aku buat. Sebab itu akidah ni sangat. Allah pandang aku, Allah tahu apa yang ada dalam hati. Ya Allah, muslimin muslimat, saya menangis. Saya tak layak untuk jadi wartawan turun padang macam tu sebab saya tak tahan air mata. Itu anak aku ya Allah. Walaupun dia berbentikan lain, maknya yang mengandungkan orang lain, tapi itu anak aku ya Allah. Itu anak orang Islam. Sebab itu ibu-ibu tolong doa. Jangan doa untuk anak kita saja, tapi doa untuk seluruh anak-anak orang Islam. Please. Sahabat-sahabat. Kita nak tengok bab 68. Saya minta maaf disebabkan tadi saya dalam kuliah, saya on live sini. Saya tak pinkan nombor telefon. Saya tak buat tajuk dulu. Lepas ni baru saya repair balik. Sebab saya rasa macam malam ni siapa je pun nak dengar dah pukul 10 malam. Nanti saya repair balik lah untuk rujukan kawan-kawan kita yang nak ulang siar insya-Allah. Tajuk bab 68, mengapa harus bersedih. Betul kan? Kita habiskan bab 67. Tajuk 68, mengapa harus bersedih jika anda memiliki 6 formula. So kita nak kejar 6 formula ini. Penulis buku Al-Farj Ba'da Ash-Shiddah menyebutkan bahawa salah seorang hukama diuji dengan suatu musibah. Maka datanglah teman-temannya mengucapkan keprihatinan mereka terhadap musibah yang menimpanya. Hukama itu pun berkata, aku tahu ada satu ubat yang terbuat dari 6 formula yang berbeza. Satu ubat yang terbuat dari 6 formula yang berbeza. Maksud, dia amalkan 6 perkara ni, itu akan menjadi satu ubat yang paling mujarab. Jadi kita nak tahu, ubat apa ustazah? Minyak cat kapak ke? Kan kita nak belajar 6 perkara ni. Teman-temannya pun bertanya, apa dia? Jawab seorang hukama. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. 1, percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu sebab kita sebut mudah. Cuba anda ulang kata-kata ni, pemilik kitab. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Semua orang boleh baca. Semua orang boleh sebut. Tapi Allah yang mana? Allah tu Tuhanku, Ustazah Zai, Tuhanmu, Tuhan siapa sahaja, Tuhan Nabi Adam, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan itu yang kita minta, makbulkan doaku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Aku nak melihat wajahmu di dalam syurga ya Allah. Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Bukan ustazah pakai tudung merah hari ini, tapi melihat apa yang ada dalam as-sudur, dalam hati kita. Innallaha alimun bizatis sudur. Pembahagian hati ni pun luas, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita tak bahas bab tu. Tapi percaya sepenuhnya kepada Allah. Lalu Allah bikin bagaimanapun. Pagi tadi di TV Al-Hijrah dengan tajuk berdamai dengan takdir. Saya dapat tugasan itu, tajuk saya senyum dah. Sebab tim TV Al-Hijrah bagi tahu follower ustazah bila komen dekat ruang ni,
Mesti ramai yang tulis berdamai dengan takdir. Lebih-lebih lagi Cik Rodia Sharif kan. Dia suka sangat berdamai dengan takdir. Sebab sebut pun dah faham. Aku nak gaduh dengan takdirnya Allah. Siapa yang turunkan takdir tu? Allah. Allah kot. Bumi milik dia, langit milik dia. Yang ada antara langit dan bumi pun miliknya Allah. Apa sangat aku ni yang kerdil ni, apa sangat muslimin-muslimat dirahmati Allah. Jadi percaya sepenuhnya kepada Allah. Orang sekarang duk bercakap, ustazah mana satu yang betul, vaksin betul ke tak vaksin betul. Kita percaya kepada Allah. Hatta kita kena sihir, na'udzubillah. Hatta rumah kita masuk perompak. Ustazah Zai selalu bagi contoh macam ni. Benda tu buruk bagi kita, kita tak suka. Tapi izinnya Allah. Allah tu zalim ke ustazah? Orang nak sihir saya betul-betul masuk dalam tubuh saya. Padahal saya dah baca dah macam-macam. Allah bukan zalim. Yang zalim kita. Kita tidak menerima. Anak tadi dalam ratapannya sebut, kenapa benda ni berlaku kepada saya? Sahabat paling mengejutkan, setelah dia menjadi mangsa kepada ayahnya dan ayah tu meninggal dunia, dia sangat lega. Bapak dia yang haruan tadi tu makan anak tu, sangat lega bapak dia mati. Sebab lepas ni tak ada siapa dah yang akan meniduri dia. Dah cuba cakap dekat mak tapi mak tak percaya. Lepas matinya bapak dia mengadu kepada abang. Abang kata bapak dah mati dah pun tak payah nak ulang-ulang, tak payah nak cerita. Kenapa saya yang jadi mangsa? Biasa kita bertanya bila datangnya takdir yang begitu. Dan dia pergi ambil diploma dekat satu kolej. Dia dilantik sampai menjadi ketua Lajnah Biro Dakwah. Kerja-kerja dakwah ni dia buat dengan tudung labuh. Masya Allah, tabarakallah muslimin muslimat. Dia betul-betul bertaubat. Ampunkan aku ya Allah, tak ada seorang pun tahu apa yang berlaku dalam hidup aku. Aku tahu semua ni adalah kehendak-Mu. Maka Allahu Akbar. Kita dibegitukan pun kita masih tahu. Allah tahu, bukan Allah tak tahu. Bukan Allah tak tahu, sahabat-sahabat. Semua Allah tahu. Suka kita, duka kita, sendiri kita, jamaah kita, semua Allah tahu. Jadi keyakinan ini sangat kuat. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Okey? Kalau kita tak ada yang pertama ni, susah untuk kita pergi yang 5 ke bawah. Nombor 2, kesedaranku bahawa semua yang telah Allah takdirkan akan terjadi. Kalau namanya takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz, pasti terjadi. Aku nak elak cara macam mana pun tak boleh. Kalau macam tu ustazah, apa guna kita bangkit, berusaha, apa kita cuba itu? Tunggu je lah takdirnya Allah tu berlaku. Tidak. Hidup ini sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah nak tengok bagaimana doa kita yang sungguh-sungguh, bagaimana kita berusaha. Sebab takdir mubram yang tepat, yang tetap. Saya lahir daripada rahim ibu saya, muslimin muslimat, ayah saya. Saya tak boleh pilih, kenapalah tak lahir daripada benihnya Syaruhan contoh kan. Kenapa tak lahir di bumi Arab tu? Kenapa jadi orang Melayu? Ada tak lalat pula kat pipi, pasal apalah pula ni? Sahabat-sahabat, termasuk tarikh matinya kita. Takdir yang tak mungkin boleh diubah lagi, tetap di sisi Allah. Tetapi takdir mu'allaq, kalau kita kata saya dah usaha, dah segala-gala ustazah, tapi kenapa jadi juga pada saya? Allah berkehendak. Kita masih boleh ubah selagi mana ia belum berlaku. Dengan usaha sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat sakit, biar je lah sakit, dan takdirnya Allah sakitkan kita. Kenapa Allah suruh kita cari ubat? Semua penyakit ada ubatnya kecuali mati. Nabi yang cakap, maka semua jenis sakit jangan kita rasa down. Memang ada ikhtiar, tak sembuh pun ustazah, macam-macam dah jumpa. Tapi dalam pencarian itu, kita dapat sesuatu ilmu. Kita dapat belajar sesuatu daripada ujiannya Allah kepada kita. Sebab kita tak boleh memilih-milih apa yang patut berlaku, apa yang tidak patut berlaku. Semua ni atas ketentuan Allah. 2, selesai. 3, sabar adalah senjata terbaik yang mesti dipergunakan oleh orang-orang yang sedang mendapat ujian. Sabar adalah senjata terbaik. Sebab itu ayat tadabbur pagi tadi di TV Al-Hijrah, dia berakhir dengan kalimah innallaha yuhibbu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah,
Kalau kita faham Allah itu kasih, Allah itu cinta, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, kenapa kita tidak memilih untuk sabar? Kenapa susah sangat kita nak terus sabar? Kenapa kita hanya sabar sekali, tidak berkali-kali? Kenapa kita tidak sabar dalam sabar? Faham Ramai orang boleh bersabar, tapi tak ramai orang boleh sabar dalam bersabar. Faham ke tak faham ni? Muslimin muslimat. Ya Allah, kita kata kita sabar dah. Ada orang muslimin muslimat dirahmati Allah, dia cakap sendiri, saya dah penat dah bersabar. Dah habis dah tahap sabar saya ni Ustazah. Sabar pun ada hadnya juga. Berhati-hati. Selagi mana kita hidup, sabar ini adalah senjata yang terbaik. Okey, 3. 4, jika saya tidak bersikap sabar, lalu apa lagi yang boleh saya lakukan? Jika saya tidak bersikap sabar, lalu apa lagi yang boleh saya lakukan? Dan kesedihan tidak akan boleh membantuku. Kesedihan, sebab tu kitab ini dah berapa bab dah, jangan bersedih, jangan bersedih, jangan bersedih, kerana kesedihan tidak dapat membantuku. Ingat lagi tentang seorang sahabat yang saya cerita, saya dah lama tak menangis Ustazah. Dari kecil, hidupnya sangat ditinggalkan bapa, berantakan keluarga, dia didudukkan dengan pak penakan yang lain, abang dipisahkan, saudara lain jaga. Hidupnya tak sempurna macam orang lain. Remajanya pun sangat sakit, susah. Dia kahwin pun dizalimi oleh suami, tak berhenti ujian. Orang tanya saya, kenapa tak tengok engkau menangis walaupun ujian bertalu-talu? Mungkinkah sebab hati saya ni keras Ustazah? Sampai baru-baru ni dia kena sakit COVID. Dalam keadaan ibu tinggal, muslimin muslimat, suaminya tidak menafkahi, tapi ada anak 2 orang. Dia teringat mati sentiasa. Bangun malam, kepala macam nak pecah ni Ustazah, saya kena COVID ni, kepala macam nak pecah, rasa nak tidur je. Tapi saya bangun walaupun saya merangkak ke bilik air, saya tahajud. Dalam tahajud tu Ustazah, saya menangis, tak tahu dari mana air mata ni datang. Rupa-rupanya rahsia nak datang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, takutkan Allah, takut kita tak lengkap persiapan mati, tak ada lain caranya, ingatlah mati. Jadi bila kita faham keadaan macam ni, ya, aku boleh paksa diri aku untuk bersabar. Kerana kesedihan tidak akan boleh membantu aku. Jadi dia jadi wanita yang cekal, kental sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak nak jadi orang yang sikit-sikit kita hilang sabar, sikit-sikit kita menangis tanpa henti, tak nak. Yang kelima, mungkin saja saya akan berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada keadaan saya sekarang ini. Ustazah tadi tak boleh sentuh responden. Sebab kita pakai mask, Ustazah tukarlah. Saya tak boleh bercakap lah pakai mask ni. Saya nak tukar pakai niqab, pinjam niqab mereka. Kan? Sebab responden kita tutup wajah, memang dia pakai full niqab, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Ustazah kata, Ustazah pun nak cabut mask, Ustazah tak boleh nak bercakap, lemas rasa. Jadi Ustazah nak pinjam niqab. Jadi nanti keluar dekat TV, kalau tengok sesi interview tu, memang Ustazah pakai niqab lah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Untuk apa kita nak bagi faham dalam keadaan yang demikian? Ustazah sebut, bila mula hati tergerak untuk minta perlindungan di Raudatus Sakinah. Sebab dia sendiri fikir, sampai bila aku nak hidup macam ni? Yang sugar baby tadi, dia kata, saya hanya ingat bertukar-tukar lelaki setiap malam. Saya fikirkan faktor kesihatan saya. Saya fikirkan penyakit yang akan datang pada tubuh saya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ada satu detik yang Allah akan datangkan rasa, dah tiba masa dah untuk aku berubah. Dah tiba masa dah untuk aku kembali. Dan kalau kita tanya, agak-agak tanpa peristiwa-peristiwa hitam itu yang berlaku, awak sujud tak kepada Allah sekarang? Awak duduk tak? Program mereka padat. Setiap hari pukul 4 pagi mereka bangun. Setiap hari Isnin Khamis wajib untuk mereka berpuasa sunat. Dan kami tadi mengakhiri sesi tersebut dengan dah habis interview mereka. Mereka ada syuting bab-bab macam-macam lah dekat tempat tu. Alunan zikrullah, Masya Allah. Responden tu sahabat-sahabat nanti anda dengar dekat TV
sedap gila ni bahasa ni. Sedap gila baca Quran. Sampai kameraman yang ada lagi, sedap ni dia mengaji. Sebab dia bukan orang tak ada agama. Muslimin muslimat, tapi agama tu dibagaimanakan. Bagaimana cara dia hidup dengan agama itu. Okay? Kadang-kadang kita kata dengan tudung labuh kita dah cukup beragama. Tapi tak merasa bertuhan. Sebab dia akui, muslimin muslimat, lepas bapak dia dah mati, dah tak buat jahat kepada dia lagi, dia dah duduk kat kolej, dah jauh dengan mak yang mengawal kehidupan dia, dia ada boyfriend. Saat tu dia mengulang perbuatan. Apa bezanya? Dulu dia tak rela, tapi bila dia dah remaja, dia mengulang perbuatan zina dengan rela. Ustazah, saya tahu saya berdosa dalam keadaan saya merelakan diri saya untuk Allahu Akbar, nak sebut pun tak mampu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang berlaku ni? Tak merasa dipandang Allah. Jadi duhai hati, apa keadaan kita sekarang ni kalau tak merasa dipandang oleh Allah? Allah pandang kita saban saat. Allah pandang kita saban saat. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itu cari, perhatikan. Okey, saya nak bawa kepada yang kelima tadi. Mungkin saja saya akan berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada keadaan saya sekarang ini. Jadi apa yang berlaku, para penonton, pencinta La Tahzan, kita pernah melalui sesi hitam dalam kehidupan kita. Syukuri dulu, minta kepada Allah, terus beri aku petunjuk. Aku tak nak mati dalam kemaksiatan dosa yang pernah aku lakukan, ya Allah. Maka bagaimana cara untuk kita bangkit tu? Dah berulang kali Ustazah sebut. Hanya dengan majlis ilmu. Anak-anak muda usia awal 20-an tadi pun bercakap, Ustazah, dalam tempoh masa kita boleh tergelincir balik sebab kita tak berulang kali mendengar pesanan-pesanan Allah. Sebab tu Quran kena sentiasa diulang-ulang-ulang, muslimin muslimat. Okey, terakhir yang keenam, dari semasa ke semasa jalan keluar akan terus terbuka. Hukama yang berpengalaman, yang berilmu menuliskan hidup ni lalui saja. Sebab poin terakhir dia, dari semasa ke semasa jalan keluar akan terus terbuka. Yang sugar baby tadi tu, dia berpindah sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy. Tak tahu betapa kaya dah dia dapat. Tapi sampai sekarang dia kata tak tahu ke mana duit yang banyak dia dapat tu. Allah boleh jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, habis. Itu kalau Allah tarik keberkatan. Dan ada orang yang Allah beri berkat sikit tapi cukup. Faham? Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab tu dia kata, macam mana awak boleh terselamat daripada terus menjadi sugar baby? Syok je dia cerita. Last kali sugar daddy dia punya girlfriend. Allahu Akbar dunia. Sugar daddy ni seorang lelaki tua, kaya gila-gila, dah punya isteri. Lepas tu ada girlfriend pula, ada sugar baby pula, sahabat-sahabat. Jadi dia kata satu hari girlfriend si sugar daddy ni nampak dia keluar. Sebab apa peranan sugar baby ni sebenarnya? Peranan sugar baby ni hanya yang mereka faham ketika mereka nak terlibat dengan job tu, hanya temankan shopping, hanya temankan ngopi-ngopi, hanya duduk-duduk saja. Boleh ke kita cakap, aku bukan buat apa-apa pun, aku temankan dia pergi meeting je, aku temankan dia, aku dating je dengan dia, aku temankan dia shopping je sebab dia sunyi, bini dia tak nak layan dia. Ya, permulaan. Dia mengaku ya, permulaan. Tapi akhirnya, sebab itulah jangan berdua-duaan. Yang ketiganya mesti iblis. Yang ketiganya mesti iblis. Bohong kalau kata, okey, nak tak dia offer kerja macam ni, bukan buat apa pun, temankan dia shopping je, temankan dia pergi ngeteh je, tak ada buat apa pun. Akhirnya sahabat-sahabat, iblis akan menyucuk, menyiramkan minyak gas sampai api tu menjadi marak. Jadi jangan pernah main-main. Jangan pernah kata, hey iblis, aku nak tengok macam mana engkau buat jahat dekat aku. Aku ni orang tudung labuh ni, kau takkan berani kacau aku. Amboi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut, ya Kak Siti Zabidah, mula-mula teman-teman. Lepas tu, jadi dia pesan tadi, jangan mudah percaya. Ya Allah, apps ni berlegaran di hujung jari anak-anak kita. Dan dia tak risau untuk identitinya dikenali. Macam mana punca awak boleh tahu, keluarga boleh tahu ni?
Sebab girlfriend kepada sugar daddy dia tu cemburu dekat dia. Akhirnya cari siapa perempuan ni, terjumpa dengan kakak dia. Rupanya girlfriend kepada sugar daddy tu adalah kawan kepada kakak dia. Dan dia cerita, adik engkau ni sebenarnya dah buat kerja macam ni. Kakak tu yang cerita dekat orang tua dia. Saya memang marah dengan kakak saya. Habis sumber rezeki saya. Allah, tak malu ke sebut rezeki? Sebab rezeki ni sesuatu yang datang daripada Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi kau gunakan semuanya untuk bermaksiat kepada Allah. Manusia jenis macam mana ni? Jadi ustazah tak ada nak tapis-tapis ni. Memang menangis dia sebut. Tapi sekarang kamu insya-Allah calon isteri solehah. Kamu insya-Allah calon ibu misali. Dengan apa? Dengan sesi hitam yang buruk berlaku, sudah pasti kamu tak nak patah balik kepada itu kan? Ya. Tapi berhati-hati bila orang macam ni keluar daripada pusat jagaan tersebut. Kalau dia tewas dengan ajakan kawan-kawan lamanya, muslimin muslimat, ini sangat bahaya. Okey? Selesai. Sebab kita nampak dari semasa ke semasa, tempuh saja jalan keluar akan terus terbuka. Hari ini sampai 800 lebih, pukul 10 malam, anda tak tidur ke muslimin muslimat? Allahu Akbar. Kita habiskan 69. Bab 69. Kalau bahasa kanak-kanak ni ustazah nak sebut macam ni, ya bedu. Ada ya bedu. Minta maaf kalau ada orang baru, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kalau orang lama dah faham dah macam mana cara ustazah menyampaikan. Lagi-lagi dah mata dah macam gini kan, mana boleh skema sangat. Jangan bersedih bila disakiti, dicela, direndahkan atau dizalimi. Contoh baik, tak payah buka page Ustazah Muzayyanah, kita baca sendiri je kan. Jangan bersedih bila disakiti, dicela, direndahkan atau dizalimi. Ustazah cakap senangnya kitablah tahzan ni. Kita disakiti kot, jangan bersedih. Kita dicela kot, jangan bersedih. Kita direndahkan kot, kita dizalimi kot, jangan bersedih. Itu adalah proses kehidupan. Itu adalah proses kehidupan. Sebab tu wajar untuk kita bersedih saat disakiti, dicela, direndahkan, dizalimi. Tapi bukan keterlampauan dalam sedih itu. Jangan melampau-lampau. Islam ni agama yang sederhana, tak ada cerita melampau-lampau, muslimin muslimat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa orang mukmin itu tidak akan menuntut, tidak akan menghina dan tidak akan memukul. Apa maksud tidak akan menuntut? Ya Allah, aku dah sembahyang tahajud dah malam tadi, sepatutnya hari ni juga engkau makbulkan doa aku. Berhak ke kita mengugut-ngugut Allah macam tu? Kalau sampai tengah hari ni aku tak dapat apa yang aku doa tu, ya Allah, aku tak nak dah tahajud malam nanti. Mu ingat Tuhan tu siapa? Okay, sahabat-sahabat jangan pernah buat main. Cuba pergi dekat office, bos yang bayar gaji kita, bos, kalau bos tak naikkan saya pangkat hujung tahun ni, saya tahulah bos apa saya nak buat kan. Apa sal dia ni, al-mengungi ke apa kan kita sebut. Berani dia cakap dengan bos dia macam ni, berani dia cakap dengan mak ayah dia macam ni. Kita nak bercakap dengan Tuhan, sahabat-sahabat. Apa yang Allah beri itu sudah terbaik di sisinya Allah. Tidak akan menghina. Hentikan. Hari ini kita mendengar pelbagai, ustazah betul ke ustaz tu macam ni, ustazah kenapa ustaz lain duk mengecam macam tu, ustazah ini cerita aib ke, ini cerita jenayah. Apa sahabat-sahabat yang kita nak mainkan peranan sebagai orang yang tukang kecam mengecam? Serahkan kepada pihak yang berkuasa. Semua dah ada di tangan mereka. Sampai jatuh hukum, contoh perbicaraan muslimin muslimat, kita tak puas hati dengan keputusan. Ini baru dunia. Semua kita pasti akan bertemu dengan Dia yang maha bijaksana sebagai hakim. Di sana nanti baru kita tahu, oh kau selamat kat dunia, kau banyak kroni, kau banyak koncong-koncong, kau selamat. Rupanya ini perbuatan kau dulu. Yang dapat azab tu bukan kita, Dia yang berbuat. Tapi kita boleh terikut diazab macam dia yang berbuat dosa seandainya muslimin muslimat dirahmati Allah, kita menambah-nambah dengan menghina-hina. Ustaz apa perangai macam ni? Hati-hati sahabat-sahabat muslimin muslimat. Sebab tu banyakkan memilih untuk berdiam akan perkara yang kita tak tahu. Kecuali kita memang orang yang disuruh bahas tentangnya. Tuan Hakim, Ustazah Zailah Tuan Hakimnya, contoh je kan.
Tak payah Tuan Hakim lah, Puan PM. PM kan, Puan Muzayyana. PM. Konon-konon saya PM, memang PM pun Puan Muzayyana. Macam tu. Kan saya nak bawa bincang ni. Seorang hamba Allah ni begini-begini. Boleh tak saya kata, cakap bahasa isyarat, aku tak tahu apa, aku tak nak cakap apa, ni bukan urusan aku. Engkau orang yang berautoriti untuk diajak berbincang. Jadi kita kena bercakap. Tapi bukan tugas kita nak viralkan itu, ini bukan. Selagi mana ia dalam siasatan. Hati-hati, saya percaya orang yang cakna memang dia tahu Ustazah cakap pasal apa ni sebenarnya. Dan tidak akan memukul. Jadi lelaki yang memilih untuk memukul isterinya hanya dengan kesalahan yang kecil. Antaranya muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan pernah kita nak sebut ada pertolongan Allah di sana sebab kamu bukan mukmin. Kita ingat bukan mukmin tu orang yang tak ikut rukun iman yang 6 tu. Ustazah dia tak beriman kepada Allah, confirm lah kafir. Ustazah dia tu tak beriman kepada qada dan qadar. Sahabat-sahabat, rupanya orang mukmin itu tidak akan menuntut, tidak akan menghina, tidak akan memukul. Kalau kita melakukan itu, jangan pernah berangan untuk mati dengan title mukmin itu. Wallahu a'lam. Habiskan. Selamat datang kepada siri 70. Bab 70. Besok kalau Allah panjangkan usia kita hari Ahad 7 pagi saya dah ada close group tertutup majlis ilmu yang saya mengajar di pejabat. Kalau bukan PKP dulu, hari Minggu mereka 7 pagi dah rebut masa saya, muslimin muslimat. Jadi kita cuba berlatahzan besok. Saya akan bagi, nak tengok jadual dululah. Okey, bab 71. Jadi kawan yang tak join malam ni, tiba-tiba je 71. Sebab 68 kontot je, 69 ciput je, 70 lagilah hanya syair yang kita nak bacakan. Baik. Jangan bersedih, ungkapkan pujian dengan berbuat baik kepada orang lain. Jangan bersedih, ungkapkan pujian dengan berbuat baik kepada orang lain. Terdapat seorang yang mulia telah berbuat baik kepada seorang penyair yang dia bantu setelah penyair tersebut ditimpa musibah. Okey? Yang dia bantu setelah penyair tersebut ditimpa musibah, maka berkatalah penyair itu memujinya. Okey, faham. Patutlah dulu-dulu siapa sebaya ustazah awal 40-an kan, muslimin muslimat. Zaman sekolah dulu, ya Allah. Saya masa sekolah dulu ingat lagi budak-budak lelaki lah duk ngusik-ngusik. Kita garang masa sekolah. Garang sungguh ni muslimin muslimat. Garang sungguh. Jadi kan ada lagu apa? Azura lah, Isabella lah. Apa lagi lagu-lagu, cuba anda senaraikan lagu-lagu yang nama perempuan. Oh Fatimah, macam tu ya lagu dia. Lepas tu dia pergelak dekat ustazah. Kan muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa lagu bukan Ramli Sarip. Siapa dia orang nyanyikan Zai 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 Zai. Macam itulah. Jadi maknanya kan nak memuja-muji nama perempuan. Dia pelik. Pasal apa aku nyanyi sebut nama engkau sikit pun tak pandang? Sebab muslimin muslimat dirahmati Allah, macam mana boleh keluar lagu-lagu nama perempuan? Cuba hitung. Kalau anda orang yang follow lagu-lagu Suzana, Zuraidah, Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, keluar nama-nama lagu perempuan, tak pernah satu pun ada nama lelaki. Kan? Berapa lagu dah lagu nama perempuan ustazah? Sebab memuji muslimin muslimat. Tapi apa yang hukama ini sebut, yang kita puji itu bukan fizikalnya, tapi yang kita puji itu adalah akhlaknya. Untuk apa kita memuji akhlaknya? Untuk sahabat-sahabat ditiru oleh orang lain. Saya baru habis tadi Google Meet bersama kenalan saudara kepada ibu saya, ayah saya, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sejujurnya saya sebut wallahi bukan untuk mendatangkan bongkak sombong, tapi almarhumah bonda saya yang dah meninggal dunia, kita puji, kita sebut tu tak ada niat lain, hanya untuk semoga kebaikannya itu dicontohi. Bukan sebagai manusia saya tak pernah nampak buruknya, tapi buat apa orang yang dah mati kita sebut, ceritakan tentang buruknya? Sebab itu saat kita hidup di dunia kita rasa tak ada siapa pun puji kita, tak perlu bersedih sangat. Tapi kita ni banyak tak memuji-muji orang. Sebab dengan kita memuji orang, sahabat-sahabat, di situ mudah untuk terpamir akhlak kita yang baik.
Dia tu orang buat jahat macam mana pun kat dia, dia tetap mulut dia bercakap yang baik-baik, memuji-muji kebaikannya orang lain. Sebab tu seorang penyair mampu menulis, seorang pemuda telah dianugerahi Allah ketampanan. Di wajahnya terpancar segala kemuliaan. Saat orang melihat keagungannya, banyak orang berusaha meminjamkan kainnya yang terurai. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebutkan apa sahaja bila kita mulakan dengan kebaikan, macam mana pun orang nak londehkan kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, nampak macam terlondeh dah, tapi tahulah Allah nak menghijab dengan caranya Allah. Okey? Seakan-akan bergelantungan bintang di sakunya. Kan kalau kita macam mana kalau orang dapat pingat tu kan biasa disangkut kat mana dia tepeknya kan, tepek bintang. Bapa engkau jadi askar tu berapa paku, contoh macam tu kan. Itu bintang-bintang kebesaran yang dia dapat lah. Sebab apa? Hasil puji-pujian. Rambutnya yang bagus terurai dan wajahnya bersinar laksana rembulan. Kita kata, lelaki mana yang dipuji sampai macam ni? Muslimin muslimat, apa lagi yang nak dipuji kalau tak ternampak kebaikannya? Maka hanya lakukan kebaikan, akan sedikit makin sedikit sedih kita ni akan terurai. Sebab itu jangan layan sedih tu. Orang yang dalam sedih mampu lagi ke? Cantiknya spek ustazah contoh kan, tak adanya. Orang yang hati sedang berbunga, hati yang sentiasa menerima kehendak ataupun takdirnya Allah kepada kita. Orang ini saja muslimin muslimat dirahmati Allah yang mulutnya sentiasa. Dan terpaling berhak untuk kita puji ataupun bila kita dipuji adalah kembalikan segala puji-pujian itu kepada yang paling berhak dipuji, itulah Allah Rabbul Jalil. Okey? Jadi biasakan kalau kita dipuji, jangan kembang tak kempis-kempis. Ini bukan orang berakhlak. Tapi kembalikan pujian kepada Allah. Jangan seronok sangat. Dan jangan sedih sahabat-sahabat kalau kita tidak dipuji oleh hamba-hambanya Allah. Paling kita takut, muslimin muslimat, adalah Allah punya pandangan, bukan kita takut dengan manusia punya pandangan. Okey? 3 bab malam ini adalah yang terakhir untuk kerja-kerja saya sepanjang hari ini. Walaupun saya kata benda pendek, kita cover sekali habis 70 bab. Esok saya akan cari waktu untuk bab 71. Kita semakin sepertinya berlari dengan penuh semangat. Tak lama je lagi nak sampai kepada 100. Macam tak percaya kan muslimin muslimat? Tapi semoga Allah tetap beri istiqamah pada jiwa kita. Sebab tu kalau anda perasan saya pinkan siapa nak beli kitab, kepada orang yang berniat untuk istiqamah. Sebab kitab Latahzan dijual dengan harga RM45. Pada tim khidmat saya sebutkan. Sampaikan mereka yang jadi tukang tulis, tukang post. Yang ni memang selalu ada ustazah dalam live. Yang ni memang selalu ada ustazah. Jadi ustazah tidak layak sama sekali untuk diterima kasihkan pun sebenarnya. Cuma saya buat semua ni pukul 10 malam pun saya tak boleh selit tadi. Saya live. Untuk apa sahabat-sahabat? Bukan menunjukkan hebatnya saya tanpa izinnya Allah. Tapi saya nak bagi tahu anda, bila kita sudah berniat, Allah akan tunjukkan jalan. Mudah. Tak ngantuk ke ustazah? Tak letih ke ustazah? Sebab niat kita. Okey? Jadi terus berniat yang baik-baik. Jangan hairan dengan kejian manusia. Jangan lapar dengan pujiannya manusia. Tapi orang yang menunaikan janjinya, dia tetap mulia dan dipuji oleh seluruh siapa sahaja yang dihantar oleh Allah. Para malaikatnya Allah memuji-muji kita. Ini yang jauh lebih penting muslimin muslimat. Sebab Nabi Muhammad SAW digeruni dengan kemuliaan akhlaknya. Jadi semoga itulah kita, insya-Allah. Besok kita sambung bab 71. Ampun maaf, zahir batin, halal segala azizat, Ibu Comel. Tahniah anda yang tak tidur lagi. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Saya nak tergelak ni bukan apa. Tak tidur ke? Suami tak panggil masuk bilik ke? Muslimin-muslimat. InsyaAllah esok. Okay, saya dah mohon izin dah bang. Boleh ke bang? Berkata, awak larat buatlah. Abang nak tengok bola. Macam itulah. Allahu Akbar. Jadi saya lega. Syukur sekurang-kurangnya. Tugas untuk hari ini
Kalaupun besok Allah tak bangkitkan kita, Allah tahu kita nak khidmat sampai ke akhir hayat. Jangan bermalas-malasan, jangan beralas-alasan muslimin muslimat, sebab Allah dah bagi kita peluang, tapi kita yang tak rebut peluang itu. Okay, moga Allah hapus, ampunkan segala dosa kita. Moga Allah pandang kita dengan rahmat kasih-Nya. Semua cita-cita kita sama, yakni ingin pulang ke kampung akhirat. Dengan apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah, dengan berada di dalam syurganya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rifkah Husni sambung lagi dekat sini. Masya Allah, tabarakallah. Okey, barulah tiba masanya untuk Ustazah menguruskan diri sendiri. Okay? Jangan lupa kunci jam. Paling lewat pun sebelum azan subuh, hingga sempat kita berdua rakaat. Okey? Jadi bersunyi-sunyian kita dengan Tuhan kita, bercakap-cakap dengan Allah. Mata dah kecil dah ni. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dapat mimpi yang indah-indah insya-Allah. Wallahu a'lam.